Right, maybe better. Oh, okay. Alright. So, apa yang kita buat hari ni? So, actually kita masih dalam peringkat planning. Okay, so minggu pertama, kedua, ketiga, our topic was on introduction to management. Apa yang you belajar and basic things about management. And then the first level of management, which is POLC, the first one is planning, adalah planning. So itu yang kita cover minggu lepas mengenai decision making dan juga apa yang kita cover hari ni. Okay, so hari ni planning and goal setting. Okay, so saya cuba juga relate dengan apa yang berlaku di dalam dunia korporat dan juga apa yang you boleh implement dalam kehidupan seharian lah kan. So kita ada 4 subtopik yang kita akan buat hari ni. So kalau you boleh tengok apa itu planning, and bagaimana manager menggunakan planning, how manager do strategic management process, okay. What managers do in strategic management process. So bagaimana manager berfungsi di dalam satu-satu decision, and then kita ada approaches, pendekatan kan, approaches to goal setting and type of goal setting, how to set a goal, okay. And then the fourth one usually adalah issue lah. Itu memang kita akan discuss every topic. Setiap proses in management ada kelemahan lah. Okay. So what is planning and why is it important? Okay. So this is the definition. Okay. So in management, saya tak sure you all ada ke tak, you all punya planning sendiri untuk semester ni. And but in organisation, mana-mana sahaja company yang awak bekerja, okay, company ataupun nama lain company, organisation lah kan. So company usually they will set a goal. They will set a goal. Okay, after they set the goal, and then they will put step how to achieve the goal. Tu yang dipanggil strategi. Strategi maksudnya step by step how we are going to achieve the goal. Okay, and then after they have step by step strategy, and then dia kena adalah siapa yang nak coordinate. Okay, so dalam definisi dia kena ada orang, what is it, which is the goal, and then how to do this, which is the strategy, and the third one who going to do the activities. Okay, so ni dalam mana-mana organisation lah. We are not talking about organisation wellness ke tourism ke hospitality saja kan. And even saya dekat universiti, goal UMK adalah untuk menjadi universiti keusahawanan di peringkat region, meaning dalam Asia Pasifik pada tahun 2023. Pada tahun 2025 adalah universiti yang diiktiraf sebagai entrepreneurship yang diiktiraf di peringkat dunia pada tahun 2025. So itu adalah jangka masa panjang UMK. Okay. So dalam planning dia akan adalah senarai-senarai dia. Kita offer lebih banyak program keusahawanan, kita galakkan student kita menjadi usahawan, kita galakkan student yang dah grad untuk jadi usahawan. Sebab semua tu adalah salah satu macam mana untuk mencapai menjadi universiti keusahawanan. Right. So dalam planning, bila kita cakap mengenai planning, usually we refer to informal planning. Apa yang kita ada in general dalam idea, mungkin you tak ada on paper as a one person kan, you tak ada dalam on paper apa yang you nak buat plan, tapi you tahu macam esok nak pergi pergi makan somewhere, ataupun hujung minggu lah, usually kan you all selalu buat plan hujung minggu kan. Okay, so hujung minggu ni nak pergi mana? Itu dah planning lah tu kan, betul tak? Dah plan nak pergi mana. So bila you punya personal plan, mungkin semester ni you kata okay, saya punya plan untuk subjek ni saya nak dapat A katakan kan. So semua tu informal planning yang you aim untuk dapat, but you tak letak on paper. Okay, so dalam management we are talking about formal goal. Okay, so bila dalam formal goal kita ada spesifik masa, and bila kita nak buat, siapa nak buat, dan macam mana kita nak tahu kita dah capai ke belum. So itu nanti kita akan tengoklah dalam chapter ni sepenuhnya. Okay, and then kenapa kita kena plan? Why managers need to plan? So let's say
by semester, maksudnya hari ni ke, and you punya plan untuk semester ni, ataupun once you balik semester depan and then you kena jadi ketua projek contohnya. Okay, sorry ya. So katakanlah kalau student tourism selalunya ada subjek yang sekarang saya tengah handle dengan diorang, subjek event management. Okay, so untuk subjek event management you kena ada planning. Sebab apa perlunya planning? Because one, we need to provide a direction kepada anak buah. How? Kita nak pergi mana ni? Kan kita nak buat event apa katakan kan tahun depan. Ataupun semester depan. Student tourism akan ambil subjek event management semester ketiga kan. Sekarang you all semester 1 kan. Dia akan ambil masa semester ketiga. Okay, so saya tengah bekerja dengan student event management lah sekarang. Okay, and then kedua, second adalah to set the standards. Okay, we set the standards how to control. And then we want to minimize our redundant, sebab kadang-kadang bila kita tak plan, problem dia kita akan buat benda yang sama. And so we want to reduce that, and then we want to reduce the impact of change lah, sebab this is dalam dunia COVID sekarang, bila kita buat bisnes ke contohnya, kebanyakannya akan banyak berlaku perubahan. Okay. Alright. So this is how kenapa kita perlu buat planning. Okay. So ada juga orang yang argue tak setuju with planning. And saya tahu mesti ada juga dalam kelas ni yang tak setuju mengenai planning. And I used to be that person kan, free free will punya orang kan. Saya pun dulu orang free will juga macam you all masa umur awak lah. And I used to be that person, and saya memang tak ada plan. Semua buat benda semua spontaneous. But now saya lebih banyak planning compared to spontaneous, because why? Sebab apa? Sebab sekarang saya bukan jawab untuk diri saya sendiri sahaja, saya juga kena jawab untuk orang lain. I have to direct other person. Dulu saya hanya direct diri saya sendiri sahaja. Saya hanya ketua untuk diri saya sendiri, meaning sekarang saya tak boleh buat macam tu. Bila saya ketua, saya seorang sendiri yang handle the whole thing, the whole program. Saya boleh plan hari ni buat esok. Sebab saya tak perlu sampaikan apa maklumat kepada orang lain. But sekarang bila saya ketua, sekarang saya ada bawah saya ada 5 orang anak buah. Maksudnya pensyarah-pensyarah lah yang saya kena buat. Termasuk dengan student event management, meaning saya ada student management ada 23 orang, 25 orang campur dengan pensyarah, so 30. Saya ada 30 anak buah. And so saya dah tak boleh tak ada planning, because semua orang kena buat kerja berlainan. Itu yang tadi kata pasal redundancy. Nanti orang ni buat teks ucapan, pensyarah pun buat teks ucapan. So benda tu dah jadi redundant. So sekarang saya ada plan lah. So problem dalam plan, orang kata adalah bila kita ada plan, we are being rigid, strict kan. Kalau dalam bahasa Malaysia selalu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris kan, selalu kata strict lah dia tu, strict lah, rigid lah kan, strict kan. And so strictness tu sebenarnya hanya untuk guideline sahaja. Itu yang selalu saya bagi tahu. Kalau kepada ahli kumpulan saya akan cakap itu hanya guideline. So you kena fleksibel, berfikir macam mana nak jalankan benda tersebut. Kalau kata ada masalah dengan the original, dengan plan asal. Okay. Ini pun masalah agak bila kita bagi plan, orang akan fikir kan, Miss, ahli kumpulan kami ada 4 orang je kan. Tak yang aku siapa kan. Miss, ahli kumpulan kami ada 4 orang je kan. Miss suruh buat kumpulan 8 kan. Saya pun alamak alah benda macam ni pun saya nak kena fikir ke kan. Tapi saya faham, because dalam guideline kata kena 9 kan. Dalam guideline katakan tak apa. Nanti kita discuss lepas kelas jangan risau siapa tu. Okay. And then planning also dikritik. Because of planning, people cannot be creative. Whereas sepatutnya planning is supposed to support intuition and creativity. Ini yang saya belajar lah. Sepatutnya planning bukan untuk you ikut itu semata-mata. Itu yang lepas sekarang saya dah faham. Bukan masalah saya dah sekarang sebagai ketua, adalah sebagai interpretation orang lain. Bila dia baca arahan ataupun dia mendengar arahan. And so
dekat situ saya boleh tahu siapa yang bagus in terms of problem solving ataupun kreatif dalam menyelesaikan masalah ataupun yang bukan, kan. Itu yang saya sendirilah sekarang saya boleh tengok lah, kan. And then planning also said to be hanya fokus for today, not for tomorrow. Itu juga ada masalah macam tu, kan. Tapi if you planning ahead, kalau you plan katakanlah dalam masa berapa, hari tu minggu lepas saya share apa, you ada short term, long term plan. So short term plan selalunya bawah daripada 2 tahun, 12 ke 24 bulan. And then long term plan biasanya 3 ke 5 tahun. So kalau you ada semua perkara tersebut dan you expect juga akan berlaku masalah, then tak ada masalah dengan planning you. Okay. And then when we to reinforce, kadang planning ni terlalu fikirkan untuk berjaya, and then you cannot accept when it's fail. Itu pun ada masalah juga. And saya tahu you all pun mesti pernah lalulah perkara tersebut walaupun bukan mengenai kerja, kan. So you terlalu plan sesuatu, you nak sangat and then you tak dapat, then you sedih bila you tak dapat, lepas tu you dah tak boleh nak carry on next task. So ini pun samalah dalam planning, and so ini pun saya semua ni experience yang belajar bertahun-tahun lah to handle the rejection lah. 3 tahun saya pertama kat UMK, saya hanya belajar terima rejection sahaja. And tu yang kadang orang kata saya hebat, ialah saya hebat sekarang tahun ni lepas tahun kelima, kan. Tapi dulu the first 2-3 years hanya rejection saja yang saya dapat, kan. Okay, so itu yang what you have to learn lah from experience, right? Okay, so formal planning needed and still needed, and dalam mana-mana organisation dia akan value staff ataupun manager yang pandai planning. Okay, dalam mana-mana lah you pergilah kerja kat mana-mana pun, and ataupun you sendirilah, and sebagai ketua, nanti you jadi ketua, kan, ketua event ke, ketua program ke, ketua projek ke, wellness pun banyak projek, and so orang akan value bila you pandai plan. And this is memang ciri-ciri yang kebanyakannya employer cari. Okay, so just explain lah, higher profit, higher return apa semua ni adalah key. If you are a good planner, this is the benefits, yang return lah kita panggil, yang you boleh dapat balik. Okay, and then what do manager maksudnya what is the role of manager dalam strategic planning process, and how they stand dalam kat situ. Okay, so kebanyakannya manager you have to develop, and jarang biasanya planning orang bagi, and selalunya kebanyakannya you have to develop yourself. So confident level memanglah belum ada lagi-lagi kalau baru masuk kerja, kan. Tapi itu semua boleh belajar daripada manager-manager yang sebelum ni. Okay, so that's how, sebab tu pentingnya kenapa kena ada mentor, kita panggil, kan. Kenapa kena ada mentor, kenapa kena ada orang yang willing nak train you, ataupun leader yang willing nak train you. Itu pentingnya sebenarnya. Okay, sama lah macam orang kata bila mula bisnes, kan, kenapa masuk universiti keusahawanan, bila mana you boleh je start bisnes hari ni, tak payah pun pergi universiti boleh start bisnes. Okay, dia ada dua reason lah, maksudnya positive and negative, pro and cons. So bila dia start business tanpa university degree, you akan buat apa-apa sahaja keputusan, semuanya berdasarkan you punya gerak hati dan juga you punya knowledge yang you ada, so yang akan buat perkara keputusan macam tu. So bila orang perasan kebanyakannya keputusan dalam bisnes sebenarnya kita boleh hajar kepada orang lain. Okay, so untuk kurangkan kegagalan, sebab tu orang mula develop modul-modul mengenai keusahawanan, kursus-kursus mengenai keusahawanan ke pemasaran contohnya, macam ni lah, asas pengurusan, bukan sahaja dekat universiti tapi dekat tempat luar. They charge very expensive, kadang ada satu kursus tu marketing, kalau apa nama lelaki tu, Kotler, kalau dia yang bagi talk biasanya you kena bayar lebih kurang dalam 3,000 ke 5,000 ringgit.
dalam tak sampai one day pun, dalam 2 to 3 hours workshop dengan dia. Di consider bapak kepada marketing lah. So kalau you all ada yang ambil marketing semester ni ataupun you ambil semester depan, buku teks tu dia yang buat. Kan? So dia akan transferkan lah knowledge dia. Kan? Tapi dalam masa 3 jam, apa yang kita boleh belajar daripada Kotler? Daripada orang tu, apa yang kita boleh belajar? 3 jam je kan? Business sepanjang masa bendanya berlaku. So sebab tu kenapa, salah satu reason lah kenapa kebanyakannya modul dalam keusahawanan sekarang ataupun yang offer dekat universiti untuk lahirkan usahawan adalah untuk kurangkan peratusan kegagalan dan student lebih faham macam mana nak tinggikan chance dia untuk berjaya. Itu yang kalau saya nampak lah. Macam saya cerita dengan awak tadi kan, saya 3 tahun pertama terima rejection je. So sekarang tahun ni saya sangat terror terima rejection. And now saya tak takut lah kalau orang kata tak boleh pun, tak apa. Saya okay je. Esok bangun, move on and buat kerja lain. Bukanlah buat kerja lain, maksudnya saya akan usaha lah cara lain pula. So saya, so advantage dia lah kan. Tapi of course lah, I learn the hard way lah. Jalan yang susah lah 3 tahunan. So sekarang dekat anak-anak buah saya, selalunya saya share lah. Which is saya kata kita boleh buat benda macam ni lebih baik. Saya kata sebab dulu saya buat seorang. So tak ada orang pun, kalau kena marah saya lah yang kena marah. Macam sekarang bila orang nak marah kat dia orang akan marah kat saya dulu. So banyak orang tak rasalah benda macam tu kan. Which is sebenarnya pada saya in a way tak fair lah. Tapi saya fikir tak apalah. So that they will be a better manager than me. Saya fikir macam tu je lah selalunya. Okay. Right. So kenapa pentingnya strategic management? Because kalau ada plan, dia akan relate dengan performance. So bila dalam business, apa yang kebanyakannya performance being measured, diukur from financial performance. So dalam planning kebanyakannya akan tengok data daripada businesses, daripada business yang sebelum ni, contohnya daripada database pelanggan, and then daripada hasil jualan. Itu yang akan digunakan untuk buat plan. Okay. Cuma bila berlaku COVID-19, ini yang kebanyakannya situasi in company that people don't expect. How to respond to COVID-19. Okay. Saya rasa sampai sekarang banyak lagi company masih tak boleh nak respon. Termasuk saya sendiri pun lah. Ada certain things yang saya tak boleh nak respon disebabkan COVID. Kita tak tahu esok kes naik ke, kes turun ke contohnya. Ataupun varian apa pula lepas ni. Dekat China sekarang varian Delta. Kat Malaysia dah sampai dah Delta, tapi China baru mula penularan varian Delta. So kalau kata daripada negara dia sekarang kes tengah naik, most likely Asia akan naik juga kes lepas ni. Itu possibility lah. Sorry lah, saya sikit tekak. Right. Okay, so dalam strategic planning, apa yang kita ada? Kita ada 6 steps in strategic planning. Okay. Okay. So kita ada 6 step process. Kita akan tengok satu-satu. Okay, tapi this is 6 proses tersebut apa yang akan berlaku. Okay, so step pertama, so you all nak buat assignment kan? Saya tahu ramai yang banyak grup dah pilih dah pilih company. Okay. Okay, so you all dah pilih company. So bila dah pilih company, so apa yang you kena buat adalah you kena cari kan mission statement company tersebut. Mission statement nak cari dekat mana? Dekat website lah. Itu yang kenapa saya kata pergi dulu dekat website, and then daripada situ you boleh dapatkan dia punya mission statement dengan vision. So kenapa pentingnya kita kena tahu mission statement sesuatu company? Because dalam mission statement, okay, dalam mission statement, even kalau you nak buat apa, kalau awak panggil motor kehidupan lah, awak punya bukan motor awak punya apa kata-kata kan, awak punya motor kehidupan mesti ada punya. Saya rasa semua orang ada, saya pun ada, saya rasa you all pun mesti ada. Okay, so dalam mission statement akan describe what is the type of customer, the type of service, and the types of the company inspiration.
apa inspirasi company tersebut, apa yang dia nak jadi. Okay, problem apa yang dia nak cuba selesaikan. So sebab tu kalau awak pergi, bila awak nak buat assignment, katakanlah you dah pilih McDonald lah, for example kan. Awak jangan tengok McDonald je. Awak cuba tengok juga company yang competing company dengan dia. Cuba tengok mission statement diorang, adakah sama? Kan? Ataupun berlainan. Kalau lain, dekat mana yang lain? Biasanya bila yang lain tu, itulah kita kata apa? Keunikan company tersebut. Okay? Sebab biasanya bila kita dah letak dalam mission statement, itu adalah apa yang company kita inspired to be. Apa yang company kita nak jadi. Okay? So macam UMK kan, dia letaklah inspirasi menjadi, bukan keusahawanan, ada something, dia punya ayat dia. Tapi last kali adalah perkataan keusahawanan tu. Okay? So bila dia cakap macam tu, dia kata maksudnya semua apa benda yang kita buat dalam universiti, semuanya mesti patah balik kepada ciri-ciri keusahawanan. So semua company, nanti you tengoklah dalam company tu dan you kena masukkan mission statement dekat dalam assignment, dalam written assignment yang you nak buat. Okay? Right. So second dengan third step adalah kalau mungkin you ada belajar, saya rasa SWOT analysis. Kalau siapa yang belum belajar, saya kenalkan macam mana kita buat analisis kedudukan sesuatu company tersebut. Biasanya bisnes lah. Saya tahun ni semester 7 saya suruh buat analisis diri sendiri. Diorang kena buat SWOT analisis diri mereka. So dia ada, kita panggil SWOT analysis, strength, threats, S, W, weaknesses, S strength, W weaknesses, O opportunity, T threats. So opportunity and threats adalah external analysis. Kita tengok competitors kita. Sebab tu bila kita nak buat apa-apa sahaja, report ke ataupun you nak buat bisnes baru, you tak boleh tengok bisnes you je. You kena tengok competitor. Kalau you hanya tengok bisnes you je bagus, memang bisnes shock sendirilah. Senang cerita. Bisnes shock sendiri. You kena tahu competitors you buat apa. Dan baru you boleh set up apa you nak jadi better daripada competitor you. Itu yang kebanyakannya lah bila student buat assignment. Saya tengok pensyarah pun ramai yang buat salah ni. Bila bagi business plan kan, selalunya bagi business plan threats tu analyst dalaman, which is wrong. Okay. And then kita ada internal analysis ataupun SW, strength dengan weaknesses, which is we measured by resources. Resources tu contohnya human resource, berapa ramai pekerja, capability, kalau you pakai machine ke, company you guna machine ke, contohnya kalau macam UMK, capability dia adalah bilik kuliah. Bilik kuliah punya capacity tak muat untuk muatkan student kita. Tu semalam discussion semalam saya kata macam mana nak panggil student balik kampus bila mana classroom tak cukup untuk student. Ni akan jadi masalah lah sebab kelas nak buat penjarakan ketat guideline tak keluar pun lagi. Tu akan ada masalah lah semester depan. So saya pun tak tahu macam mana, belum lagi, tapi saya rasa by hujung bulan ni mesti dah kena start solution untuk next year. Okay, so kita analyse kita punya strength and weaknesses dalam syarikat tersebut. Okay. And then step keempat, kelima, keenam adalah strategi. Okay, so strategi ada 3 jenis, nanti kita go through satu-satu. And then how we implement strategies. Okay, macam mana kita implement strategi. And then lepas tu macam mana kita evaluate results. So selalunya biasanya kalau sampai leaders, managers, biasanya you sampai kena evaluate results lah. Sama lah kalau you set untuk diri you sendiri, goal untuk diri awak sendiri, macam mana awak nak tahu awak capai ke tak result tersebut. Kalau exam senang, kita boleh measure by A, B, C, D, grading. Tapi kalau yang bukan benda yang boleh measure, okay, kalau bukan yang boleh measure, macam mana you nak tahu you dah capai ke belum. So in formulating strategies, kita semua layers dalam organisation lah, ni dia nak tunjukkan layers lah. So dalam semua layers dalam organisation, semua orang kena buat. Dia bukan satu layer je, bukan manager je yang kat atas je yang buat. Semua. Manager, middle manager dengan staff. Semua kena buat, baru kata itu adalah satu strategi.
So dalam strategi biasanya lah company mesti dia nak ada strategi yang increasing, which is growth. Okay, so bila increasing kan, dalam increasing kita benda yang growth strategi kita boleh nampak biasanya lah. Kalau katalah syarikat roti, katakanlah bakery kan, syarikat roti pula. Syarikat roti lah Gardenia. Dan ada yang pilih Gardenia ke? Saya pun tak tahu. Tahun lepas banyak gila yang ramai gila yang pilih Gardenia. Alright. So Gardenia punya main business ada pengeluaran roti plain loaf kan. Loaf yang maksudnya roti putih dia tu kan. Okay. So plain loaf. Itu dia punya main produk dia. Dia ada banyak produk. We are talking about loaf putih dia yang tinggi permintaan semasa COVID-19 lah. Okay, so strategi dia adalah bukan saya rasa lah, memang Gardenia sendiri tak prepare semasa nak jadi PKP tahun lepas. Dia tak prepare kata permintaan tiba-tiba naik terhadap produk roti. Orang beli lebih daripada satu buku kan, sebab orang takut tak boleh keluar rumah kan. So orang beli banyak, simpan. So permintaan suddenly increasing kan. So apa yang Gardenia terpaksa buat, tapi ambil masa jugalah, masa yang dia nak tambah mesin, tambah production kan. So apa yang dia buat adalah dia kena tambah production dia. Bila dia tambah production roti baru dia boleh menjawab kepada permintaan. So saya tak tahulah area rumah you, macam sebab saya duduk Klang Valley kan masa PKP kan. Memang habis lah roti kan kat situ. Sorry lah. So bila bila roti habis, orang akan mula cari roti selain daripada brand, the main brand lah, the Gardenia brand kan. So dia tak naklah kerugian, apa yang dia buat dia tambah production line. Tapi ambil masa, tak silap saya lebih kurang 3 bulan. Sama lah macam pos laju. Pos laju kan, masa PKP mula-mula pos laju je yang ada company masa tu mana ada lagi company lain kan, tak sehebat sekarang lah, competitors banyak kan. Jadi pos laju ambil masa untuk tambah machine sorting dia punya sorting parcel dia almost 6 bulan, 9 bulan, nak dekat setahun lah. Tu yang selalunya lah, biasanya lah, sebab mesin mahal kan. Selalunya mesin-mesin macam ni, roti apa semua ni, juta lah biasanya kan. Diorang punya mesin diorang. Okay. Ni kalau kita fokus on production. Okay, sama lah kalau dalam company hospitality, tourism apa semua, macam sekarang, permintaan terhadap hotel dengan juga produk tourism tengah naik. Dan peak dia, keadaan dia yang paling tinggi, permintaan paling tinggi bulan depan, bulan 12, semasa cuti Christmas. So hotel-hotel dekat Langkawi dengan travel agency dekat Langkawi sekarang, so hotel-hotel semua tengah cari staff kan, untuk cover operation hotel dekat Langkawi, sebab Langkawi lah antara yang paling tinggi permintaan kan sekarang ni kan. So and then travel agency sekarang tengah fikir macam mana diorang nak increasekan tour package. Itu limitation Langkawi jugalah, sebab Langkawi kan pulau, limitation dia. Kalau sekarang dia dah jalan 30 boat sehari, 30 trip sehari, macam mana dia nak tambah jadi 300 katakan kan? Kalau ikutkan tak logik. Sebab dia akan jadi overcrowding. Nanti dalam tourism, siapa yang student tourism nanti akan belajar lah mengenai overcrowding kan. Ni akan jadi masalah jugalah overcrowding kan. So itu apa yang sekarang dalam industri kita tengah buat lah, which is kita tengah meningkatkan kapasiti pekerja supaya kita boleh menjawab kepada increasing demand dalam permintaan terhadap produk-produk hotel dan tourism. Okay, so and then kita ada integration, horizontal integration yang sama dengan kompetitor. Kita dengan kompetitor sama, kalau kita punya produk burger, dia punya produk pun burger. Kita punya produk spa, dia punya produk pun spa. So kita combine.
bisnes tersebut. Kan. So bisnes tudung sebenarnya pakai strategi horizontal kan. Kalau tak tahu lagi perasan ke tak kan. So, biasanya bisnes tudung dia takkan jual semua jenis tudung. So kalau siapa yang jual bawal dia akan collaborate dengan yang brand yang jual tudung apa selendang ke katakan kan. So itu adalah horizontal integration lah. Okay. And then diversify lah, lain strategi, lain nature business, combine untuk jadi satu company ataupun satu produk. Okay. And then kita ada stability and renewable strategies. So stability kita maintain je, tak kisahlah bisnes jatuh ke, bisnes naik ke, biar je lah kita tak mampu nak increasekan staff contohnya. Kita maintain je lah bisnes. Ada je yang bisnes macam tu. Okay. So nanti bila you evaluate company, you boleh mention lah dia pakai strategi yang mana satu. Sama ada growth strategy, stability strategy ataupun renewable strategy. You boleh mention lah. And then waktu COVID-19 banyak yang guna renewable strategy sebab dia orang retrench orang. And then turn around. Kebanyakannya cut cost lah. Cut cost dengan buang staff, tutup macam flight lah contohnya. Kurangkan flight, trip, kurangkan trip flight katakan kan. Tu apa yang kebanyakannya company buat. Dan kalau dalam hospitality tourism banyak restructuring yang berlaku lah, tukar orang lah ataupun orang yang sama buat 2-3 kerja kan. Macam sekarang lah, kalau saya kat universiti buat 2-3 kerja lah sekarang dalam universiti. Okay. And then this is apa yang selalunya dalam business pakai, which is competitive strategy. Okay, kita compete apa uniqueness business kita dengan orang lain. So kita panggil framework ni, kita panggil jenis strategi ni adalah Porter. Kalau nampak nama dia kat sini, Porter strategy and Porter strategy. So Porter strategy, first kali dia akan low the cost. Business yang korang paling familiar kalau kat Malaysia, jual paling murah kedai Iko kan. Tempat you ada kedai Iko juga kan? Kedai RM2. Ada madam. Ada kan? So ada kedai RM2, kedai Iko ni dia pakai strategi cost leadership. Semua benda dia semua jual RM2. Semua. Dia don't care. Dia untung ke dia rugi ke, dia don't care. Yang penting dia offer produk tu semua dalam RM2 kan. So kenapa dia buat macam tu? Dia nak pressurekan ekonomi. Dia nak pressurekan ekonomi supaya orang membeli Orang Malaysia punya mentality, kita tak kira kualiti, yang penting benda tu murah. Tu mentality, especially sekarang selepas COVID lah, bila orang sangat jaga pasal duit, orang tak kisah sangat dah pasal kualiti. Orang nak benda lebih murah. Ataupun kalau contohnya lah family members you ramai kan, adik-beradik ramai kan, yang penting benda tu banyak. Benda tu ada kan, kat rumah, penapis ke katakan lah. Tak kisahlah brand apa pun. Tak payah beli brand mahal, you beli je. So itu antara dia punya strategi dia lah. Yang last kali saya baca sepatutnya kedai Eco plan, tapi saya rasa dia tak buat lagi. Dia orang plan nak buka bakery, nak jual produk-produk bakery RM2. Tapi saya tak tahu kenapa, tapi dia belum start lagi offering. Tapi once dia start offer, meaning bakery kat Malaysia akan ada pressure competitors. Roti Gardini pun sekarang RM1 mesin kan, tak silap lah. Satu ban nak dekat RM2 lah. So you bayangkanlah kedai Eco akan jual, kualiti saya tak tahulah, kualiti lebih bagus ataupun kualiti lebih rendah, tapi dia akan jual harga tu. So planning dia lah. So itu antara strategi lah. And then differentiation strategy, produk you lebih unik berbanding produk lain. And produk hospitality, tourism, kebanyakannya pakai differentiation strategy sebab dia go for personalized services. And tapi
Kalau dengan situasi sekarang, maybe ya. Saya tak sure sebab saya pun tak survey lagi kan. Tapi saya rasa maybe fokus. So they are just focusing on one type of customers. Right? So antara company yang terkenal mengenai uniqueness IKEA contohnya produk dia, kalau ikutkan orang pergi kedai dia bukan nak beli barang dia sangat. IKEA punya warehouse orang bukan nak beli barang dia sangat, tapi orang suka jalan, tengok. Because the way bila dia marketkan produk dia, you boleh experience ni produk dia. So kalau area you all tak ada IKEA, tak apa, you pergi je dekat YouTube tengok macam mana dia punya warehouse dia. So katakan jenis katil kan, dia letak semua jenis katil, dia letak semua jenis tilam yang keras lah, yang lembut lah, apa semua. So you boleh duduk sendiri rasa yang ni ke, yang you suka, yang tilam yang satu lagi you suka ke. So because of dia punya cara dia marketkan produk dia melalui experience, orang lain start nak buat. Kedai-kedai perabot dekat Malaysia terpaksa follow cara IKEA kan. Walaupun ada lagi yang masih tak guna macam tu, tapi kebanyakannya kedai sekarang dah start follow IKEA punya susun atur. Dia akan designkan bilik, so you boleh imagine dia akan letak satu ruang, so dia hias lah macam dapur katakan, itu pun bilik lah, bilik tidur kan, you all selalunya dekor bilik you all je kan. Okay, so dia dekorkan lah satu bilik tu, so bila dia tengok, oh aku kena ada lah benda ni, so pergilah cari, dia akan letak lah dekat setiap produk dia, katakan kat rak buku dia akan letak tanda dekat situ, and then kod mana, so you boleh pergi cari. Ataupun kalau tak, you tulis je, nanti dekat kaunter you bagi je dekat staff dia, nanti diorang akan carikan produk tu untuk awak. That's how dia nak buat, sebab orang kita kadang tak ada imajinasi kan, so dia pandai, dia designkan dulu siap-siap bilik tu, so you pun teringin nak ada bilik macam mana ada kat IKEA. So kalau you perasan produk-produk custom made dekat Malaysia yang buat perabot apa semua ni, kebanyakannya semua tiru IKEA punya style. Bila mana dia customer dia tak mampu nak bayar, IKEA kan mahal kan dia punya custom made dia. So orang pergilah dekat tukang biasa, kata saya nak macam ni, tunjuklah katalog ataupun tunjuklah gambar. Oh tu antara strategi yang dia pakai lah. Alright. Okay. So kita juga ada functional strategy. So kalau company government biasanya pakai functional strategy, janji semua benda jalan. So functional strategy adalah unit dalam company yang mesti ada. Dia takkan buang unit ni. So finance, human resource, marketing. So kalau company tu pasal manufacturing, akan ada manufacturing lah. Kalau macam Gardenia tadi kan, dia manufacture something kan, dia keluarkan produk. So dia kena ada manufacturing unit lah. So dekat Malaysia R&D je yang jarang ada. Yang ni yang memang saya notice lah, kebanyakannya company, especially company homegrown company, Malaysia sendiri punya company, kebanyakannya tak ada R&D, research and development. So macam McD, dia ada research development dia sendiri, sebab tu dia boleh, kalau you tengok dia boleh keluarkan jenis-jenis burger baru setiap tahun. Itu semua adalah daripada research and development. Gardenia ada research and development, sebab tu hari tu dia keluar roti apa? Pandan kaya. What is it? Kaya pun tak ingat. So pandan, roti pandan dia. Roti pandan tu semua daripada research and development lah tu. Gardenia yang tu yang saya nampak antara company yang selalu buat research and development. Dan apa lagi perisa-perisa baru ataupun jenis-jenis produk baru. So kalau spa susah nak bagi example lah. Saya tak boleh nak fikir spa kan. Nanti lah kalau saya terfikir kan. Okay. Alright. So macam mana kita nak gunakan uniqueness company kita? Okay. So ni yang selalunya dalam hospitality tourism industry, katalah kapal terbang lah. You all ada yang budak Kelantan kan. So dekat Kota Baru punya airport, dia ada Malaysia Airlines, Asia, Firefly, Marindo Air kan. Dia ada 4 penerbangan kalau area Kota Baru ni. And so macam mana orang nak pilih salah satu daripada ke 4 ni? Kalau kata you ada semua duit kan, you tak payah fikirlah pasal duit lah apalah semua kan. So kebanyakannya dalam produk hospitality and tourism and wellness, orang akan pilih because of customer service. Tu selalunya reason pertama. Sebab kita adalah industri yang customer oriented, meaning apa-apa sahaja kita punya interaction adalah semua daripada employee lah, daripada pekerja
kepada customer. So bila orang respon, orang kata dia nak orang yang friendly. Selalunya lah. So orang akan pilih produk yang friendly. Macam saya punya definisi friendly mungkin tak sama dengan you all punya definition friendly. Saya not cost sangat. Saya tak naik Asia, saya tak suka. Rushing. Lepas tu sempit, lepas tu panggil semua nak cepat-cepat. Saya tak boleh. Saya bukan orang macam tu kan. Okay. So selalunya customer service lah yang akan bezakan satu syarikat dengan syarikat yang lain. Not so buat produk semua sama je, macam naik bas lah. Produk naik bas semua sama je. Cerita pasal bas lah, you all lebih familiar dengan bas kan. So bas semua sama, tapi kenapa you selalu naik, contohnya lah you selalu naik apa, Mutiara contohlah, saya bagi contoh, saya tak tahulah, saya dalam tak naik bas. Kata, kenapa you selalu pilih Mutiara kan? Mungkin adalah dia punya seat lebih besar ke, katakan whatever kan. Tapi selalunya bila kalau tanya, kebanyakannya pasal driver bus. Macam dulu saya naik Transnational je. Dulu ada Transnational yang dipanggil, sekarang tak tahu lah tukar nama company apa kan. Dulu saya naik Transnational je, saya takkan naik lain daripada syarikat Transnational sebab dia pekerja-pekerja daripada Transnational, pemandu bas dia, semua adalah daripada pencen askar. So diorang ni sangat tinggilah disiplin kan, tak adalah macam apa tu, bawa speed sangat ke dekat highway ke apa ke kan, dia tak. Dia memang just nice kan. So kalau saya dulu memang kalau orang tanya naik apa Transnational walaupun orang kata lah kalau kau naik bas ni lagi best, ada seat sorang-sorang, lebih luas kan, saya kata I don't care. Sebab baik driver tu kan. Saya jenis macam tu kan. Saya balik daripada Shah Alam balik Perlis kan dulu kan. Shah Alam balik Perlis kena lalu apa tu, highway plus Terowong Menora kan. Siapa orang Perak dia tahu lah, orang utara kan. Terowong Menora tu kalau di Kona kalau ke Kona kan, kalau yang bus driver lain kalau Kona tu rasa macam nak jatuh gaung. Macam tu lah kan. So saya tak, tu yang selalunya saya takut lah juga kan bila naik kan, especially kat Terowong Menora. It's one way Terowong Menora, mana ada lorong kecemasan kan. Kalau kau mati kat situ lah, dalam kat situ kan. Sebab jalan dia memang macam tu, semualah kalau jalan area berbukit ni kan, kita panggil cerun bukit kan, semua kan macam tu jalan ni kan. So siapa yang selalu balik jalan-jalan berbukit ni dia faham lah kan. So and then kita juga ada company employee skills. Yang tu yang kebanyakannya syarikat walaupun gaji senior staff lebih mahal, dia masih bayar lagi orang senior daripada ambil orang baru sebab susah nak train orang. Tu antaralah yang benda yang banyak company masih tak let go company staff-staff lama dia. And then innovation, ada setengah company dia bagi innovation kepada staff dia sendiri, ataupun ada yang sekarang ni kebanyakannya syarikat dia beli patent daripada luar. Dia beli company kecil and then dia ambil dia jadikan company dia. Contohnya macam Facebook beli Instagram. Instagram sebenarnya company a small company. So Facebook beli and then dia integratekan kepada Facebook punya, sekarang dia panggil apa, Meta kan. So dia belilah company tu, dia beli share tu and then dia integratekan sebab dia nak kelebihan Instagram daripada segi gambar. Instagram punya function sama macam dia beli Google beli Waze kan. So dulu Google Map tak bagus macam sekarang kan, tapi bila dia beli Waze punya punya syarikat application Waze tu yang untuk cari jalan kan. So bila dia beli Waze, automatically dia punya Google Map pun improve sebab dia start combine Waze punya function dengan Google Map punya function. So banyak syarikat besar selalunya dia akan belilah innovation. So dalam hospitality industry kebanyakannya sama ada beli daripada luar macam produk-produk kosmetik contohnya, ataupun develop daripada company. So saya kalau kat Malaysia saya tengok masih banyak beli daripada luar lah produk-produk innovation ni, mungkin sebab hari tu macam tadi katalah research and development kat Malaysia tak berapa strong sangat. Belum lagi lah. Dan ni penerangan mengenai social media kan. Saya rasa you all familiar kan pasal social media kan. Bila jadinya COVID, banyak business tak boleh jumpa customer personally.
So dia nak tak nak dia kena ada online present. Kalau dia tak lalu dekat wall orang hari-hari, wall lah, timeline orang hari-hari, orang akan lupa syarikat dia. Itu apa yang COVID-19 dah impact COVID-19 lah terhadap bisnes yang saya tengok lah. Yang mungkin you all nak masukkan salah satu daripada strategi tu dalam report awak kan. Tu yang saya perasan lah. So it's not about social media tu sangat, tapi sebab bila tak lalu kat timeline orang tak ingat. Sama lah macam dulu saya suka hantar notification kat student bila hari kelas. Kalau kelas hari Rabu saya akan hantar hari Ahad. Ada satu sem yang sebelum tu, kalau hari Rabu minggu ni saya hantar kat dalam grup student Rabu minggu sebelum tu. Lepas saya hantar Rabu minggu sebelum tu, student akan tanya, Miss minggu depan ada kelas lagi tak? Maksudnya saya tahu student dia takkan baca awal dan dia ingat awal. Kalau ada pun maybe tak ramai. Dia akan tengok juga hari kejadian ataupun sehari sebelum untuk dia remind diri, dia kata oh esok ada kelas. Kan? Tu sebab tu kalau you pasal saya bagi notice memang biasanya sehari sebelum kelas kan. I've learned lah bukanlah I've learned my lesson. Behavior student dah lain. Kan? Behavior student dah lain. Even though saya bagi notice pun ada student SEM 7 dia tiap minggu tanya pukul 8 pagi. Hari ni ada kelas kan? Padahal dah hantar dah semalam message kata ada kelas. Hari ni ada kelas kan? Aduh kelakar lah. Entahlah. Pada saya mula-mula tu kelakar lah, tapi dalam lama tu rasa annoying lah pula kan. Kau ni tak baca ke mesej aku? Okay. Alright. Learning objektif ketiga. Okay. Saya rasa saya ada share satu video mengenai SMART goal. Okay. Specific, measurable, real, lupa dah. So you boleh tengok video tu ada kena mengena dengan goal setting, dengan planning. Okay, nanti you boleh tengok. Itu simple lah penerangan macam mana kita nak set goal dalam sesuatu syarikat. Okay. Ataupun you nak set goal untuk diri you sendiri. Which is pada saya, belajarlah pelan-pelan set goal. Saya pun dulu tak pandai. Saya start daripada tahun ketiga. Saya dulu degree 3 tahun je, maksudnya tahun kedua lah saya belajar goal setting. Saya dulu hidup happy, tak pernah aim tinggi-tinggi macam you all sekarang kan. Sekarang semua kebanyakannya student kalau saya jumpa semua nak anugerah dia kan. Saya dulu tak ada. Yang penting banyak pengalaman saya dulu. So saya pergi kerja, hujung minggu saya kerja. Saya tak kerja hari kelas, saya kerja hujung minggu je. Saya kerja hujung minggu sebab dulu saya punya kelas face to face kan. Jadi saya kerja hujung minggu, hari Jumaat petang sampai hari Ahad petang saya kerja. Because pada saya pengalaman kerja dekat luar sama je penting dengan degree. So saya bukan budak apa kita panggil ulat buku sangat. Saya bukan. Walaupun sekarang saya pensyarah saya macam tu, tapi sebab saya pensyarah tapi masa saya student tak. Pada saya pengalaman luar kelas sama penting dengan pengalaman dalam kelas. Itu yang student budak 4 flat. Saya panggil student budak 4 flat lah. So siapa yang student budak 4 flat, you all maybe saya rasa pun ada juga yang jenis budak 4 flat ni. So kalau you student 4 flat, you kena faham majikan bukan hanya tengok sahaja keputusan degree. Dia juga tengok apa nilai yang you ada dekat diri you menyebabkan company dia lebih bagus daripada sekarang yang dia ada. And dia bukan nak pekerja boleh buat semua report dia apa sangat. Dia nak orang yang boleh take the company higher. Itu yang saya rasa kelebihan student 3 pointer. 2.8, 3.8, 3.2, 3.3. Tu kelebihan student-student macam tu because dia banyak main. Bukan banyak main apa. Dia study tapi dia takkan sepenuhnya masa dia study dia pergi socializing kat luar. Ada seorang student tu dia suka buat business. Saya pernah ada batch tu. Dia ni lah kira nak grad minggu depan kan. Dia suka buat business kat luar. Dalam kelas macam-macam lah. Saya kan kadang-kadang tolonglah datang kelas. Saya kata dengan dia kan tolonglah datang kelas. Kalau awak tak datang kelas, saya tahan you tak bagi masuk exam. Dia cakap. So dia datanglah kelas. Walaupun dalam kelas kadang saya tanya soalan apa benda lah dia ni jawab kan. Tapi I try to kata dengan dia datang kelas so that you walaupun you tak berapa faham at least you duduk kat dalam tu you dengar. Saya katakan.
Bila dia pergi latih industri memang dia sangat bagus lah compare to kawan-kawan classmate dia yang lain, dia sangat bagus sebab dia suka yalah duduk dalam kelas, budak duduk je macam you all lah, duduk je kan. Dia ada student yang dia tak boleh duduk je, saya tahu kan. Saya pun dulu student macam tu, saya faham kan. Tapi nak buat macam mana bila kita online, kita terpaksa macam ni. Takkan saya nak bagi kuliah sambil berjalan dekat dalam kampus. You all bukan boleh rasa pun, betul tak? Kan, kita bukan boleh buat virtual macam tu. It's not convenient kan. Lepas tu, bila dia pergi latih industri, dia sangat bagus. Manager dia suruh apa benda tadi buat come out dengan business plan baru bila nak buka resort selepas COVID. Dia boleh buat benda tu. Because dulu masa kat universiti, dia berniaga burger lah. Dia pergi berniaga apa benda tak lagi. Saya pun tak tahu lah kan. Dekat-dekat depan kampus ni. Lepas tu dia masuk aktiviti macam-macam lah kan. Dekat dalam UMK, budak keusahawanan dia minat kan. Dia minat bisnes, betul-betul bisnes kan. So bila dia punya manager suruh buat business proposal, of course lah dia boleh buat. Dia memang tak ada masalah dan dia tak takut pun. Idea dia betul ke, idea dia salah ke, dia tak kisah pun. Sebab pada dia yang penting dia dah suarakan pandangan dia. Itu yang kelebihan student yang banyak spend masa luar daripada classroom lah. Yang saya rasa you all 4 tahun kan dekat universiti patut mulalah. Jangan fikir pasal kelas sahaja kan. Kena belajar bekerja dengan orang lain. Kena belajar macam mana disiplinkan diri. Itu yang budak yang core sukses selalunya tak pandai-pandai. Yang budak-budak kurikulumnya, you kena belajar time management, disiplinkan diri awak. Pelan-pelan lah buat within 3-4 tahun. Bukan senang kan, tapi bila kerja orang macam you akan ada value sangat tinggi lah. Orang tak boleh nak buang you sebab you bagus. Saya buat supaya dekat bos saya semua macam tu. Orang tak boleh nak buang saya sebab saya lebih bagus daripada orang lain. Kerja yang orang lain boleh buat 1 tahun, within 1 tahun lah, katalah within 3 bulan orang lain boleh buat. Saya boleh buat benda tu within 3 minggu. Memang bos takkan buang. Saya buat sampai macam tu lah kerja kan. Saya pun dulu bukan pandai pun. Tapi sebab saya tak takut salah. Orang marah-marah. Kan saya kata dengan you 3 tahun tahan muka kena marah je saya. Saya tak takut orang marah saya. Sebab pada saya belajar. That's how usually saya put mindset Okay. So dalam goal setting, dalam business, kita ada 2 jenis goal lah. Biasanya financial dengan strategi. Financial senang je macam mana you belajar dalam kelas Dr. FR. Macam tu lah, you tengok business performance berdasarkan untung rugi, balance sheet, apa semua ni lah. You tengok daripada situ. Okay. Saya mungkin bukan orang financial sangat, saya selalunya orang strategi. Strategi kita ni berjaya ke tak tahun lepas. Saya jenis orang macam tu. Tapi saya perlu orang dalam financial untuk tengok, untuk support pemikiran adakah betul ke tak. So kenapa financial performance selalunya orang guna, because dia tak ada human factor sangat financial performance ni. Bila tak ada human factor, you tak payah fikir sangat HR ke apa ke whatever kan, contohnya kan. Ataupun staff kita ni productivity kurang, you tak payah fikir sangat. You just tengok nombor je kan. Student UMK naik, sepatutnya staff pun naik. Macam itulah contohnya. Sepatutnya seorang pensyarah, 20 student seorang pensyarah, tu sepatutnya ideal number. Tapi kami dekat fakulti belum lagi. So sekarang ni lebih kurang 1/3 kan ratio. So saya seorang pensyarah, bawah saya akan ada 90 orang student. Maksudnya saya buat kerja 3 orang pensyarah lah sekarang. Tu yang problem dalam sekarang. Tapi dalam masa setahun, tahun depan, tahulah staff akan naik lah. So dalam goal setting traditional, kita ada traditional. So kita ada goal setting daripada top management. Yang ni yang you all selalu tengok lah biasanya. Siapa yang set? Macam katalah 10A waktu SPM. Siapa yang set? 10A itu hebat. Betul tak? Siapa yang set? Ada orang set. Macam saya dulu kat MRSM, sekolah yang set. Saya daripada MRSM. So sekolah yang set. You kena dapat 10A. Tapi bila kita kat bawah, boleh tak kita capai? Itu yang selalunya akan ada problem lah kat tengah-tengah tu, tak sampai objektif yang nak disampaikan. So selalunya apa yang management buat, a good thing adalah management by objektif. Kita spesifikkan goal kepada sesuatu department contohnya.
Macam tadi Department HR dia ada goal lain. Department Finance ada goal lain. Department apa ni ada goal lain. So macam samalah. Kalau saya kata individu macam awak lah. Katakan Munirah ada goal lain contohnya. Azam punya style goal lain katakan. So masing-masing ada different goal. Tapi tak ada yang salah pun. Sebab itu depends as individual. Cuma bila kita kerja ataupun you duduk dalam universiti, you kerja dalam satu company, you mesti kena menjawab apa yang management kata. Itu je. You nak buat macam mana, you buatlah. Tapi kita akan jadi company yang terbaik pada tahun 2024. Contoh kan, you anak grad 2024. Kita akan jadi company yang paling terbaik daripada segi apa katakan service spa katakan kan. You akan jadi the leading number one in Malaysia. Tu management buat objektif lah tu. Okay. So staff you semua boleh buat benda lain-lain, tapi semua kena menjawab balik macam mana yang jadi nombor satu dalam spa di Malaysia. So dalam goal biasanya akan ada in return lah. Biasanya bila kita nak dapat measurable, quantify, tahun bila. Biasanya akan ada time frame. Kalau kata long term biasanya 10 tahun, dia akan bagi tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat apa yang kita kena capai. Lepas tu dah capai, dia kena sampaikan lah dekat staff dia. So macam McDonald dia ada dia punya macam dokumen di sendiri ya. McDonald's, Asia, dia ada dokumen di sini yang disampaikan kepada staff. Okay, so staff ni kena baca lah, faham. Kalau kata ada certain company, selain daripada written document, dia akan pergi satu outlet ke outlet yang lain untuk bagi penerangan dekat staff. So kalau dekat universiti macam saya sekarang, universiti hanya panggil dekan yang sampaikan kepada staff. Macam tu. So macam saya bawa saya ada lagi orang. So saya kena sampaikanlah pula dekat orang seterusnya. So dia jadi macam 4 layer lah lebih kurang. Yeah. So untuk kita capai, this is the goal. Saya lebih kurang je lah you all faham kan. Okay. And then type of plan ni saya cakap tadi ada long term, ada short term. Dalam plan kita ada short term, long term. And then kita ada single use, yang satu je yang kita buat. Ataupun kita ada standing, which is kita buat long term. Lama kita buat benda tu. Depends on the company. Biasanya mission statement semua adalah untuk menjawab mission statement syarikat tersebut. Sebab tu apa-apa assignment bila nak start, you pergi dulu kat website, you tengok mission statement company. Okay. And then bila berlakunya problem contingency, kita panggil. Contingency adalah bila dalam planning kita mesti akan ada ruang akan berlaku kesilapan ataupun akan berlaku perkara yang tidak disangka-sangka. COVID-19 tu termasuk dalam contingency plan lah tu. Company yang lebih well prepared untuk handle something like COVID-19 biasanya dia orang lebih relax lah. Pada saya macam MACD kan, katakan lah, company dia teknologi capacity banyak teknologi capacity dia besar. So dia ada duit satunya. So macam dia bila jadi COVID-19 dia tak ada masalah daripada ordering counter. MACD boleh renovate setiap branch counter dia, tambah screen putih tu, and then tambah mesin ordering tu. Dia boleh buat semua benda tu within setahun kalau you perasan. And tu maksudnya berapa banyak lah duit MACD ni. We are talking about duit, human resource. Dia ada capacity tu. Tapi kebanyakannya syarikat kecil-kecil tak ada. Bukan senang lah bila kita nak tambah screen tu kan, semua tu kan duit kan. So banyak company tak expect lah benda macam tu kan. Even macam bila saya datang Kelantan, saya cakap pasal contingency plan sebab dulu masa saya kerja kat private, contingency plan ni macam ni. Kita selalunya ada plan A kan, apa-apa you all buat kan, you ada plan A. Betul, you ada plan B tak? Okay. So macam saya kerja dulu, kena ada plan A, plan B, plan C, plan D. Masa saya kerja kat private. A kalau macam ni, B kalau dia tak setuju. Maksudnya A kalau klien setuju, B kalau klien tak setuju. And then kita ada C, jadi apa-apa, and then kena ada D. So masa saya datang UMK mula-mula, rupanya UMK
Dia ada plan A je. Jadi memang masa tu orang tak suka lah saya sebab saya cakap pasal plan D kan. Saya cakap plan D, bila kita nak buat kita kena plan 10 tahun. Macam saya cakap dengan awak sekarang lah, bila awak nak buat apa-apa, awak kena plan 4 tahun ke depan kan. Aku baru je register 3-4 minggu lepas, kau suruh aku fikir saya faham perasaan student kan. Tapi saya kena bagi tahu lah kan. Apa tu, apa-apa benda yang sebenarnya yang nak jadi, bendanya kebanyakannya dah boleh expect dah pun. Tapi semua you tak sedar, tu je sebenarnya. Macam saya dulu pun, saya pun bukan sedar pun apa tu 3 tahun nak habis degree lah. Saya dulu 3 tahun, 6 sem je kan, sebab daripada diploma kan. Katakan baru masuk sem 1 tiba-tiba pensyarah cakap, you ingat you pergi kerja dengan kawan you, kawan sebelah tu tak adanya. Tu dia kata, kita masa tu ada 9 IPT kat Malaysia. Dia kata, you kena compete dengan lagi 9 IPT kat Malaysia. Lepas tu budak-budak yang grad daripada US, daripada UK apa semua balik, you kena pergi interview, duduk dengan diorang ni. You level tu tak? Dia tanya. Bila dia cakap benda tu yang saya start tukar tu strategi. Aku tak boleh harap degree je. Saya kena ada pengalaman luar daripada degree, daripada classroom lah meaning. Bukan dalam kelas je, saya kena ada pengalaman luar, pengalaman kerja sebenar. Baru boleh saya bersaing dengan orang-orang lain. Saya masa tu. So bayangkan sekarang kat Malaysia ada berapa? 20 IPT kan? 20 IPT. IPTA ya? IPTA. Betul ada college community, jangan lupa. Lepas tu ada apa? IPTS. Lepas tu of course lah universiti daripada luar negara. So bayangkan you competition awak lebih tinggi daripada sekarang. Daripada saya dulu lah. So cuba fikir apa you punya plan untuk betterkan diri you lah. So dalam goal setting, apa-apa kita buat kita kena fleksibel lah. Kalau tak capai tak apa. Dan kita cuba cara lain. Tapi kita kena tahu setiap proses yang kita buat tak semestinya berjaya. Itu yang sebenarnya ramai orang tak faham dalam planning lah. Dan kebanyakannya orang takut jadi ketua because orang takut gagal. Bukan takut berjaya, orang tak takut. Siapa tak suka berjaya? Semua orang suka. Tapi orang takut gagal. Itu yang saya perasan dalam tim saya antara satu orang dengan satu orang yang lain ataupun dalam fakulti, dalam saya punya inilah company, satu orang dengan satu orang lain, beza dia adalah orang yang takut gagal dengan tak. Orang yang biasanya tak takut gagal, this is orang yang selalunya very successful. So sebab pada you biasalah tu tak betul. Tapi level mana tak betul. Kalau saya, kalau benda tu dah pernah jadi, make sure jangan repeat dah. Saya belajar macam tu. Sebab kalau tak, bos panggil bodoh. Bukan saya cerita dengan you kan, bukan semua bos baik hati. Ada bos yang memang selamba je panggil you bodoh. Dia peduli apa? You ada degree, tak ada degree. Pada dia, you bodoh. Saya tak tahu lah you pernah kena panggil bodoh ke tak kan. Tapi saya pernah kena panggil bodoh kat tempat kerja. Kat tempat kerja bukan kat universiti ya. Masa tu macam, ya Allah, bodohnya aku. Waktu tu saya bukan ada degree tau, saya ada master. So bayangkanlah, umur waktu ada master, umur mesti dah 20 something, berapa, 26, 27 lah masa tu. Bayangkan, orang panggil saya bodoh umur 27, 28. You imagine kan. Tapi pada saya, tak apalah. Hari ni aku bodoh, esok aku pandai. So itu yang orang selalunya takut. Dekat dalam universiti orang tak panggil you bodoh. Tapi bila once you keluar je daripada universiti, meaning you start kerja, dia peduli apa degree you. Yang penting you boleh buat kerja tu. Itu sebenarnya apa yang orang pandang. So itulah benda yang you kena ambil kisah lah pada saya lah. Okay. So itu setakat planning and goal setting. Okay. So kita go through purpose of planning. Jadi kita go through balik learning objective. Dan apa yang kita buat adalah purpose of planning, and then macam mana manager involved in planning. Tadi kita ada 6 steps dalam planning. Okay. So bila you nak buat assignment, you patah balik tengok dekat mission statement. Ambil mission statement, masukkan dalam report. Okay, sebab daripada mission statement tu baru you boleh buat POLC. Planning, organizing, leading, controlling. Okay. And then kita tengok approaches to goal setting. Tadi di strategi, ada apa tadi, kompetitif contohnya,
Kan? So dalam strategi dia ada banyak jenis strategi. So nanti you tengoklah yang mana yang company gunakan. Okay. Right. So tu je hari ni untuk kuliah. Okay, untuk kuliah. So minggu depan cuti tau. Cuti seminggu rehat pertengahan semester. So minggu depan tak ada kuliah hari Rabu. Kira tutorial pun tak adalah. So kita akan jumpa balik berapa bulan? Kita akan jumpa balik 1 hari bulan 12. Okay. Ada soalan? Yang kumpulan yang 4 tu kejap lagi kita discuss lepas habis ni. Okay, ada soalan tak pasal hari ni? Kalau tak ada, boleh share tender balik tak? tender tak ada share, tadi saya bagi nama. Oh, ya. Tadi saya bagi nama kan? Ada nama saya tak bagi lagi lah. Saya masuk lewat sikit tadi, madam. Masuk lewat. Ada urusan tadi. Okay. Right. Okay. Okay. Tu je hari ni. So minggu depan cuti, so saya jumpa balik 1 Disember. Okay. Tu je. Assalamualaikum semua. Thank you, madam. 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 Okay. Thank you, madam. Thank you, madam. Tutup bila? Petang nanti. Mana ada? Kan dah cakap dalam grup tutorial tak ada. Tutorial tak ada. Alright. Alright. Okay. Okay, thank Okay, madam. Thank you. Okay. madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Okay. Kesalahan. Madam. Okay. Madam. Okay. Sama. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Welcome. Madam, Thank you, madam. tadi saya masih lambat sebab line slow. Siapa tu? Saya tu siapa? Hayati. Hayati. 2, 3, 2, 9. Saya pun masuk lambat sebab Sekejap, line sekejap. tadi, madam. Ya, sekejap ya. Okay. Siapa tadi tu? Haniza. Siapa tu? Nurhaniza. Haniza. Thank you, madam. Okay, sama. Terima kasih, madam. Okay, sama. Sekejap. Mana tadi? Nurhaniza. Kenapa Nurhaniza tak ada ni? 2, 5, 1, 5. Nurhaniza Zainal Abidin. Okay. Agak? Saya masuk lambat. Siapa tu? Siapa? Thank you, madam. 2152. Okay, welcome. Okay. Ada lagi? Okay, welcome. Yes. Ya, saya. Kenapa? Boleh tahan balik tak external and internal? Oh, okay. Internal dengan external. Mana tadi? Internal dengan external tu, dia macam ni. Dia apa-apa je yang kita buat, maksudnya company lah. Apa-apa yang company buat, dia mesti akan ada efek daripada luaran ataupun dalaman. Okay, so bila dalam company, bila dia nak buka bisnes ataupun dia nak tambah bisnes ke, contohlah, dia nak tambah branch ke, nak tambah cawangan kan, katakanlah. Dia kena tengok dulu dekat luar, contohnya External. external ni contohnya macam keadaan ekonomi,
Katakanlah Kita punya kompetitor lah maksudnya. kompetitor, ekonomi, ataupun macam keadaan apa kita panggil lagi sekejap lupa dah nama dia pendeta, tak apa. Lagi kalau ingat saya beritahu. So bila kita nak tengok, bila kita nak buat apa-apa, kita kena tengok dulu. Katakan nak tambah kedai kan, ataupun nak buka kedai. So kena tengok dulu dekat area tu, katakanlah hang duduk area mana? Boleh. Hang duduk Perlis belah mana? Kalau boleh. Oh. So kalau katalah area Kola tu, katakanlah nak buat mall. Contohlah kita nak buat mall baru kan. So bila nak buat mall baru, dia kena tengok dulu. Orang area Kola tu nak kalau kita buat mall baru, dia nak pergi ke tak? Tu contohnya lah. Kalau nak buat mall tu boleh buat mall macam apa kita panggil, macam apa mall apa? Alustaq punya mall depan menara tu. Aman. Boleh buat mall macam tu ke kat area Kola tu? Kalau orang Kola tu dia pergi tak belah situ contohnya. So tu satu. Itu kita kata keadaan ekonomi dekat area tu. Lepas tu macam location. Dia kan tepi laut. Dia tepi laut kan. So katakanlah tiba-tiba main lagi tsunami, katakanlah. So tak, saya tak cakap. Saya kata ni contoh sebab ni kita kata pasal faktor luaran ni. So keadaan cuaca pun keadaan cuaca pun akan ada efek juga. Bila kita nak buka kedai ataupun kita nak buat bangunan baru ke, kita nak tambah branch ke, kita kena tengok juga dekat area mana. So katakanlah kalau area tu selalu contohnya, berbaloi ke tak kita buat bisnes kita buka kedai baru kat situ. Tu antara jugalah tu kita panggil external threat jugalah tu. External threat. Sebab external threat ni dia cuaca, ekonomi, brand lain. Dia macam COVID tu dia panggil environment kan. COVID, teknologi, dia ada banyaklah jenis tapi dalam asal pengurusan dia tak detail sangat, dalam marketing rasanya dia detail. So kita tengoklah benda tu. Tu contoh. Tu external lah. Kalau internal dalaman company tu lah, duit dia ada banyak mana, staff dia ada berapa ramai contohnya. Contoh. Okey. Faham. Okey. Saya bukan kata area Kola tu ni contoh. Contoh kan. Tu contoh lah. So kalau kata kita tak boleh buka kat Kola, kita nak buka kat mana kat Perlis tu? Tang mana? Contohlah. Lepas kita dah habis semua ni, jadi maksudnya contohlah tak jadi buka kat sini, buka area lain lah. Betul nak pergi buka kat mana? Macam tu. Faham. Okey. Terima kasih. Okey, sama.